Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Saleh, pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang, yang berbahagia Puan Hajah Nurliza Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan, yang berusaha Cik Nik Syaril Nik Hashim, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Lembaga Pertubuhan Peladang, pengarah-pengarah bahagian, timbalan-timbalan pengarah, tuan-tuan dan puan-puan warga Lembaga Pertubuhan Peladang yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama hadir pada pagi ini dalam perhimpunan bulanan, iaitu dalam bulan Ogos bagi tahun ini, di samping kita menyambut Hari Kemerdekaan ataupun Bulan Kemerdekaan dalam bulan Ogos tahun 2021 ini. Yang berbahagia, yang berhormat Dr. Pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, negara kita kini sedang menghadapi wabak COVID-19 dan sejak mula PKP dilaksanakan bermula iaitu pada 18 hari bulan Mac 2021 sehinggalah pada hari ini, hampir kalau dikira dalam 1 tahun 6 bulan lebih kurang, kita telah melalui pahit getir dalam kita memastikan supaya COVID ataupun wabak ini tidak berterusan. Mengikut rekod dunia, telah mencapai hampir 209 juta yang telah dijangkiti oleh COVID dengan kematian berjumlah 4.4 juta. Negara yang kita nampak paling tinggi jangkitannya adalah di region ataupun America region dengan jumlah jangkitan sebanyak 81 juta. Bagi negara kita pula, jumlah keseluruhan jangkitan pada sehingga semalam adalah 1.55 juta dengan kematian berjumlah hampir 14,168 orang. Dan statistik ini semestinya kita akan lihat setiap hari untuk melihat berapakah jangkitan dan kematian di negara kita ini. Di Lembaga Pertubuhan Peladang pula, untuk makluman semua, jumlah jangkitan kes keseluruhan adalah sebanyak 284 kes sehingga semalam, iaitu pada 20 hari bulan Ogos 2021, dengan kes positif yang dengan bilangan kes positif 284 itu sebanyak 37 kes jangkitan masih lagi berada dalam kes yang positif sehingga kini, dan kita telah dengan sedihnya kehilangan 2 anggota disebabkan oleh wabak ini. Secara peribadi, kesan wabak ini sebenarnya bukanlah saja kita hadapi secara fizikal dengan demam, sakit kronik, malah ia juga kita hadapi secara kesan spiritual dengan depresi yang dihadapi atas kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang tersayang, dan juga berbagai-bagai lagi. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, marilah kita sama-sama berdoa agar kita mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga warga LPP yang dijangkiti COVID dapat diberikan kesembuhan dengan segera dan diberikan kesabaran dalam melalui ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang berhormat pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan, dalam krisis pandemik COVID-19, ia telah memberi impak yang negatif kepada ekonomi negara. Pelaksanaan PKP 3.0 telah menjejaskan proses pemulihan negara dari segi ekonomi. Impak penutupan sektor ekonomi pada fasa 1 telah menyebabkan KDNK negara menjunam sehingga negatif 3.3%, manakala kerugian KDNK dianggarkan sebanyak 1.1 bilion sehari, dengan kehilangan pendapatan kerajaan lebih kurang 400 juta sehari. Kerugian ini amat besar, tuan-tuan, disebabkan oleh ekonomi
beroperasi pada kapasiti 25 hingga ke 30% sahaja. Kita menjangkakan defisit mungkin akan meningkat sehingga 6.8% kepada KDNK. Dalam hal yang demikian, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, pelan pemulihan negara telah pun dirancang dan telah pun dilaksanakan dalam kita menghadapi kemelut pandemik ini. Dan ia telah dibahagikan kepada 4 fasa, iaitu fasa 1, 2 dan 3 serta fasa 4. Ia juga bersangkutan dengan kehadiran pejabat untuk kita melakukan pekerjaan. Bagi pejabat kerajaan, pada fasa 1 kehadiran adalah pada kadar 40%, fasa 2 pada kadar 60%, fasa 3 pada kadar 80%, dan insya-Allah pada fasa 4 kita akan beroperasi secara operasi penuh dengan kehadiran 100%. Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk memaklumkan kepada semua anggota di Ibu Pejabat supaya sangat berhati-hati dan sangat perlu mematuhi SOP bagi kita membantu kerajaan untuk memulihkan keadaan negara. Dalam masa yang sama, saya juga ingin memaklumkan bahawa program vaksinasi COVID kebangsaan di bawah PIK sedang giat dilaksanakan, di mana banyak pusat-pusat vaksin telah pun dibuka dan kita telah berjaya mencapai lebih kurang 500,000 vaksinasi dalam masa sehari. Dan unjuran 100% populasi dewasa di Malaysia menerima vaksin lengkap dijangka akan dicapai pada bulan September maupun bulan Oktober, insya-Allah. Melalui program imunisasi ini, kita adalah berharap agar lengkok jangkitan dapat kita landaikan dan immuniti kelompok dapat kita capai. Dan ini akhirnya dapat kita merasakan sekali lagi kehidupan untuk dapat dipulihkan semula. Saya juga berharap semua anggota Lembaga Pertubuhan Peladang di Ibu Pejabat mengambil kesempatan untuk mendapatkan vaksinasi sepenuhnya. Kita juga melihat tentang keperluan vaksinasi ini bukan sahaja bagi membolehkan kita hidup seperti mana biasa, malah kita dapat merasakan program imunisasi ini dapat membantu kita dari segi kesihatan dan sebagainya. Yang bahagia pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di peringkat kementerian kita juga telah mempunyai program IVAC, iaitu program vaksinasi barisan agro makanan. Satu inisiatif Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi memastikan frontliners kita, golongan sasar kita, peladang, penternak, nelayan, anggota MAFI keseluruhannya memperolehi atau divaksinasi sepenuhnya. LPP sendiri mempunyai lebih kurang 12,000 golongan sasar yang belum divaksinasi, dan ini akan diberikan keutamaan dalam program IVAC oleh pihak MAFI ini. Untuk makluman semua, di peringkat LPP sendiri, anggota LPP seramai 1,992 orang telah menyempurnakan vaksin sehingga ke dos 2, sementara hanya sebanyak 704 orang sahaja yang baru menerima vaksin dos yang pertama. Dari segi peratusan anggota, kita sememangnya telah mencapai 90.18% vaksinasi dan sebenarnya kita telah mencapai herd immunity untuk kesemua pejabat-pejabat Lembaga Pertubuhan Peladang. Dalam tempoh PKP ini, LPP juga turut serta dengan aktif menyampaikan bantuan melalui MAFI Prihatin. Kita turut serta turun padang ke kawasan-kawasan yang terkesan selain daripada kita membantu menyumbang kepada frontliners, golongan sasar, anggota LPP dan PP yang juga telah terkesan. Saya turut ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Kelab Sukan dan Kebajikan LPP bersama dengan Akrab dan lain-lain anggota yang terlibat, yang telah banyak membantu menyumbang kepada anggota kita yang telah dijangkiti COVID-19.
sumbangan yang berbentuk sama ada berbentuk bantuan makanan maupun sumbangan yang berbentuk sokongan moral. Selain daripada itu, saya juga ingin memaklumkan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, baru-baru ini pada 6 Ogos 2021, kita telah menyambut Hari Peladang Penternak dan Nelayan untuk kita raikan sumbangan mereka dalam mengeluarkan makanan untuk negara. Sambutan telah diadakan dengan berbentuk maya, iaitu dengan bacaan Yasin, tazkirah. Kita juga telah dihargai, saya turut menghargai di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani turut memberikan ucapan pada hari berkenaan. Beberapa pembentangan kertas juga telah diberikan, dan ini termasuklah kisah-kisah kejayaan peladang muda kita yang kita paparkan. Semestinya kita tidak akan lupa bahawa sumbangan yang diberikan oleh peladang, penternak dan nelayan dalam mengeluarkan makanan ini sangatlah penting untuk memastikan negara kita mempunyai makanan yang mencukupi, terutama pada ketika kita mengalami PKP ataupun dalam kita melalui kesan daripada pandemik COVID-19. Yang Berhormat Pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita melalui PKP ini, kita tidak boleh meninggalkan tentang program pembangunan LPP. Kita perlu meneruskan program pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran dalam sama ada industri padi, sayur-sayuran, ternakan, buah-buahan, ternak air dan sebagainya. Kita perlu memantapkan dan melengkapkan rantaian bekalan makanan. Kita telah pun diluluskan 36.6 juta dengan 18 program di bawah Rolling Plan Rancangan Malaysia ke-12. LPP turut menerima peruntukan khas untuk dana jaminan makanan yang berbentuk pakej rangsangan ekonomi di bawah terkesan akibat daripada pandemik COVID-19. Kita telah menerima peruntukan tambah hayat jentera 2 juta, dana khas pertubuhan peladang sebanyak 39.5 juta, mobilisasi dan logistik sebanyak 10 juta, program untuk golongan B40 sebanyak 13.2 juta, projek pertanian organik sebanyak 23 juta, sementara projek ladang e-satellite sebanyak 10 juta. Ini adalah peruntukan yang telah diluluskan kepada LPP yang perlu kita ambil kesempatan, yang ianya bertujuan untuk kita bangunkan semula sektor agro makanan yang terkesan akibat daripada wabak ini. Ada di antara peruntukan ini telah selesai dibelanjakan dan ada juga peruntukan ini yang dalam proses dibelanjakan. Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua bahagian di ibu pejabat maupun di negeri di atas komitmen yang diberikan, walaupun kita dalam kepayahan melalui kesan daripada pandemik 19, namun tuan-tuan dan puan-puan masih terus melaksanakan program pembangunan melalui perbelanjaannya dapat diselesaikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita juga telah turut serta dalam melaksanakan pasar segar terkawal dalam tempoh PKP ini. Terdapat 30 buah pasar segar terkawal ataupun PST telah kita operasikan di setiap di segenap pertubuhan peladang yang terlibat. Nilai jualan yang kita capai sebanyak 7.8 juta dengan kuantiti sebanyak 1.45 juta metrik tan. Ada juga operasi ataupun aktiviti PST ini kita laksanakan secara walk-through, walk-in, drive-through dan sebagainya. Ini adalah bagi memudahkan masyarakat kita untuk memperolehi bekalan makanan dalam tempoh yang agak dalam tempoh yang agak kritikal ini. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, beberapa hari yang lepas kita telah dimaklumkan tentang banjir yang berlaku di Yan
di mana kawasan Merbuk, Gurun dan Kuala Muda telah pun dilanda banjir lumpur yang begitu besar sekali. Akibat daripada banjir ini telah menyebabkan banyak program-program ataupun banyak projek-projek pengeluaran makanan kita telah terkesan. Selain daripada rumah-rumah mangsa banjir yang turut terkesan akibat laluan air yang begitu besar. Saya ingin juga maklumkan bahawa bantuan mafi prihatin dan tabung bencana agro makanan kepada golongan sasar kita yang terkesan akibat banjir ini boleh kita laksanakan segera. Terdapat pengeluaran seperti penanaman padi, pengeluaran padi, penanaman cili, timun, petola, bende, kacang panjang, ikan keli dan sebagainya telah dilaksanakan di kawasan tersebut. Dan daripada laporan yang diberikan sememangnya ia telah musnah akibat banjir yang berlaku. Marilah kita sama-sama berdoa moga mangsa-mangsa banjir ini dapat kuat melalui ujian yang telah diberikan. Ujian yang begitu besar iaitu dalam keadaan kita melalui pandemik COVID-19, kita juga telah melalui satu ujian daripada Allah iaitu banjir yang besar di kawasan yang terkesan di kawasan Ian. Justru dalam keadaan kita yang begitu terhimpit, marilah kita memberikan sokongan moral dan bantuan yang boleh kita berikan kepada mangsa-mangsa banjir tersebut. Yang berhormat pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita terpaksa melalui ataupun mengadakan perhimpunan bulanan pada hari ini secara virtual ataupun secara maya, kita tetap ingin juga terus melaksanakan bagi kita memberikan bantuan ataupun memberikan maklumat terkini kepada semua anggota kita di Ibu Pejabat terutamanya. Dalam bulan kemerdekaan ataupun bulan 8 ataupun bulan kemerdekaan tahun ini, kita turut ingin menyambutnya dengan begitu penuh bersemangat. Marilah kita semarakkan dan kibarkan bendera sebagai tanda kita sayangkan dan cintakan negara kita. Cintakan negara bukan saja dengan kibaran bendera, tuan-tuan. Malah kita tunjukkan perasaan semangat cinta ini dengan melalui menyertai negara dalam program vaksinasi COVID-19 mengikut SOP yang telah dinyatakan oleh pihak MKN. Moga dengan adanya kerjasama dan sokongan kita kepada dasar-dasar ataupun apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan ini dapat mengekang penularan COVID-19. Saya juga ingin bersama-sama meminta tuan-tuan untuk berdoa moga kesembuhan diberikan kepada rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita yang telah dijangkiti COVID-19. Untuk dalam bulan menyambut bulan kemerdekaan negara yang ke-64 ini, dengan semangat sayangkan dan cintakan negara, sayangkan dan cintakan organisasi kita, marilah kita sama-sama berdoa moga keseluruhan anggota kita diberikan kekuatan untuk melalui ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tuan-tuan dan puan-puan, lindungi diri, lindungi semua. Selamat menyambut hari kemerdekaan yang ke-64 negara. Malaysia prihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.